santapan untuk pahlawan. Tampillah Tuan kami meminta, madah ucapan kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Dato' Azman Amin bin Hassan, Pengerusi Jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama untuk tampil ke pentas. Yang berbahagia Tan Sri Lee Kim Yew, selaku founder dan chairman of Country Heights Holding Berhad, merangkap ahli JKM PKA, ahli-ahli jawatankuasa JKM PKA, pegawai-pegawai daripada JAKIM, IKIM dan kita IKM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita panjat kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana selama 2 hari kita berdialog dan juga berbengkel, yang mana tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk mewujudkan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama di Malaysia ini. Pada pagi yang mulia ini, saya terlebih dulu ucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa pengelola di bawah Profesor Datuk Dr. Azizan Burhanuddin yang diwakili oleh Madam Puan Ling yang telah mengaturkan program kita selama 3 hari 2 malam ini. Begitu menarik sekali. Tahniah kepada semua jawatankuasa dan juga urus dia. Dan semalam kita ada dialog antara agama, which is very interesting. Ada 7 agama diwakili dan masing-masing dapat memperkatakan tentang agama mereka. Dan saya dapati satu yang common adalah semua agama ini believe in one God. Itu dia, the creator. Ya, itu yang hebatnya persamaan. Dan hari ini kita bernasib baik dan bertuah sekali mendengar pula daripada anak-anak muda kita yang begitu hebat sekali, begitu committed dalam berkongsi pengalaman mereka yang begitu kaya sekali. Walaupun umurnya muda, tetapi banyak pengalaman dan banyak idea-idea baru dicetuskan dalam usaha kita memupukkan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama ini. So, berkat kerjasama yang baik di antara JPNIN, JKM-PKA dan tak lupa juga kepada Majlis Belia Malaysia, ABIM, dan akhirnya sampailah kita kepada penghujung program kita pada hari ini. So, speech ni di-prepare begitu panjang lebar sekali, saya kata tak perlulah saya cakap banyak. Tapi saya nak sentuh sedikit tentang apakah JKM-PKA itu. Ya. Jawatankuasa mempromosi persefahaman dan keharmonian antara penganut agama ini adalah merupakan sebuah jawatankuasa yang ditubuh di bawah Kabinet Malaysia, yang mana Jemaah Menteri memutuskan pada tahun 2010 supaya diwujudkan sebuah badan ini untuk menyaksikan wujudnya persefahaman dan juga keharmonian antara penganut-penganut agama di Malaysia. Maka di sini kita lihat wakil-wakil daripada semua agama menduduki jawatankuasa ini, termasuklah Islam, Kristian, Hindu, Sikh, Tao, Bahai, Hindu dan sebagainya. Ada 7 semua. Dan juga diwakili, diurusiakan oleh perpaduan JPNIN, IKIM dan juga JAKIM. Dan tugas kita memang berat sekali. Satunya adalah untuk mempromosikan persefahaman antara penganut-penganut agama di Malaysia ini. How can we promote perkara ini? Dan keduanya untuk menyelesaikan isu-isu soal pertikaian yang berlaku di PKA Umbi, soal keagamaan ini sendiri. And it's a big challenge to us. Dan saya pun walaupun telah bersara, sebelum ini saya adalah Ketua Pengarah JPNIN, duduk tepat Datuk Al Gadeson selama 10 tahun. Tapi saya telah bersara tapi dipanggil balik untuk berkhidmat dalam JKM-PKA ini untuk bersama dengan pemimpin-pemimpin agama supaya kita akan bawa agama-agama di Malaysia ini persefahaman dan juga
kerjasama antara penganut-penganut agama Malaysia ni dapat dipertingkatkan lagi. Sehubungan dengan itu, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman yang mana dalam usaha-usaha ini kita di Malaysia dipandang begitu tinggi oleh negara-negara luar. Kerana semasa saya mewakili Malaysia ke Australia, ke Sepanyol, ke Istanbul, Korea dan sebagainya, Indonesia, kita dipandang tinggi sekali. Mereka kata bagaimana di Malaysia ini kita boleh duduk semeja berbincang soal isu-isu sensitif tanpa bergaduh. When I met my friends in Sudan, semasa saya dijemput menjadi tetamu di negara Sudan, semasa referendum mereka nak wujudkan, sama ada wujudkan sebuah negara Sudan ataupun dua negara Sudan, kita berkongsi pengalaman kita di Malaysia dan disitulah mereka lahirkan rasa kagum melihat apa yang ada. So I share with them what we have in Malaysia, bagaimana kita Malaysia ni dibagikan antara Malaysia Timur, Malaysia Barat, and we have that 20 points yang mana akhirnya kita wujudkan sebuah negara merdeka Malaysia. Tapi akhirnya Sudan bersetuju untuk berpecah dua, so yang utara Sudan dan selatan, dan akhirnya baru-baru ni saya dapati bahawa dia berperang semula. Sudah lama mereka, dah 5 tahun dulu mereka tak berperang, tak membunuh mengikut tribe mereka, tapi akhirnya mereka berbunuh-bunuh. So inilah kenyataannya yang mana di Malaysia kita dikagumi. Dan tetapi saya nak kongsi sedikit yang mana this morning I'm very proud to see our youth here begitu aktif, hebat sekali. Kerana daripada pengalaman saya apabila mewakili Malaysia, they have one session di ASEM ataupun di Interfaith Dialogue peringkat antarabangsa. Sehari sebelum tu dia ada sesi untuk youth dialogue, ya. Dan saya dapati pada masa itu apabila wakil Malaysia menghadiri youth dialogue itu, kita diwakili oleh mereka-mereka yang tak tahu tentang interfaith, yang tak bersedia untuk berkongsi pengalaman dengan peringkat dunia antarabangsa. Whereas I saw di Philippines, di Singapore, di Indonesia, they are well planned, well organized, dan mereka dapat membentangkan pengalaman mereka. But when I came back last 2 years, saya kata we need to prove to the world that our youth is also very strong and what we say is capable of handling soal interfaith dialogue ini. So maka kita memilih FGIS to wakil Malaysia di peringkat antarabangsa. If I can remember, it's Mauritius or somewhere else in this nearby region. Dan kita dapati mereka did a good job mengharumkan nama baik Malaysia. Ya, so itu dia. Dan saya mengharapkan forum-forum seperti ini, dalam dialog seperti ini kita akan dapat identify wakil-wakil belia kita yang hebat, yang boleh berdebat, ada idea, banyak pengalaman itu yang boleh kita exposekan di peringkat dunia antarabangsa. Kerana kita nak share kehebatan anak-anak muda kita ini dengan dunia di luar sana. So this morning I'm very proud, saya sempat duduk dan mendengar ceramah-ceramah, dialog dan sebagainya, forum dan sebagainya, dan pandangan-pandangan daripada ahli-ahli yang cukup matang. Tapi saya percaya dengan usahanya, bimbingan daripada otai-otai yang ada kita di depan ini, ya, Tan Sri Lee, Dr. Amir dan our friend Daozong Tan dan sebagainya ini, boleh kita mempertingkatkan lagi golongan muda kita untuk membawa kita to a greater heights dari segi interfaith ini. Dan saya doakan semoga usaha dan inisiatif yang kita buat ini akan dapat kita teruskan. Saya cukup sangat mahu kalau boleh kerap kali kita adakan sesi-sesi seperti ini. Kerana di situlah kita dapat mempertingkatkan lagi kolaborasi, soal networking antara kita yang akhirnya nanti the country will benefit. Cuma saya nak petik ada 2-3 perkara yang di-highlight dalam dialog dan perbincangan semalam dan pagi ini. Pertamanya, semua orang bercakap tentang education mengenai dengan interfaith ini, yang mana perlu wujud di sekolah. Memang betul, kerana hari ini mengikut kajian dibuat oleh UPM, the ignorance of the Malaysian population adalah tentang agama orang lain. Dia tahu tentang agama dia saja, tapi hal orang lain dia tak ambil tahu.
So inilah menimbulkan masalah sedikit, dan saya percaya dengan adanya interfaith dialog ini, kita akan dapat mempertingkatkan lagi persefahaman. Dan kalau boleh kiranya nanti berlaku hasrat kita ini diwujudkan pengajaran itu di sekolah-sekolah ataupun di universiti nanti, akan mempertingkatkan lagi kefahaman mereka tentang interfaith dan juga soal agama-agama yang ada di Malaysia ini. So there are a lot of suggestion nak tubuh kelab dan sebagainya, dan kita lihat bahawa we are still very strong, dan saya percaya di bawah kerjasama antara pihak lama, bukan yang tua, dengan yang muda ini, kita akan bergiat ke hadapan, we will move forward, dan akan menjadikan negara kita ini sebuah negara yang hebat di peringkat dunia antarabangsa. Sekali lagi saya ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Lee selaku tuan rumah yang membenarkan beliau kita menggunakan dewan dan menjamu selera di sini, ya. Dan tak lupa kepada rakan saya Datuk L. Ganderson yang ambil tempat saya. So dia dah setahun lebih menjadi ketua pengarah. So maka di situlah saya tahu betapa pentingnya menjadi ketua pengarah. So I've been there for 10 years. Tapi now dia dah kongsi dengan saya apa yang saya rasa, ya. To be number one in the department is a big challenge. Saya kata saya bertahan juga 10 tahun at last, ya. Tapi I'm very glad my friends Datuk L. Ganderson take over my place dan dapat laksanakan apa yang telah kita bersama-sama rancang dulu, dan menjayakan program-program unity dan juga integration ini, kerana kita ingin melihat negara kita ini terus maju jaya pada masa depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.